Kembali bersama kami dan itulah dia sedikit sebanyak sumbangan kita pagi ini supaya memantapkan penggunaan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan di kalangan kita rakyat Malaysia. Seketika nanti kita akan memberikan anda sedikit perincian mengenai suatu program yang bakal diadakan tidak lama lagi sebenarnya, iaitu KAPAM. Itu persidangan ke-10 Dwi Tahunan Persatuan Pentadbiran Awam dan Pengurusan Commonwealth yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC bermula 18 hingga 21 hari bulan Oktober nanti. Jadi bersama saya untuk membincangkan tentang persidangan ini yang berusaha Dr. Aizi Razman Ismail, itu Timbalan Ketua Pengarah Mampu, dan juga Dr. Salma Ishak, Timbalan Pengarah Bahagian Perundingan dan Pengurusan. Terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dr. Aizi, mungkin kita boleh bermula dengan bertanya tentang sedikit sebanyak intipati persidangan Pertubuhan Commonwealth Pentadbiran Awam dan Pengurusan serta penglibatan Malaysia dalam penganjuran kali ini. Okey, selamat pagi ya. Terima kasih Terence. Sebenarnya KAPAM ni ialah satu, dia punya nama pendeknya KAPAM, C-A-P-A-M, yang maksudnya ialah Commonwealth Association for Public Administration and Management, yang seperti you katakan tadi. So ini adalah satu pertubuhan, KAPAM ni adalah satu pertubuhan yang bertujuan untuk menambah baik dari segi governance ataupun tadbir urus, ya, tadbir urus negara-negara Commonwealth dari segi pentadbiran awam lah, sektor awam, ya, perkhidmatan awam di semua negara-negara Commonwealth. Jadi kepertubuhan ini telah ditubuhkan pada tahun 1994 dahulu, dan Malaysia terlibat sejak dari permulaannya. Apabila telah ditubuhkan, Malaysia antara negara yang perintis, boleh dikatakanlah, dalam menganggotai KAPAM ni, dan terus menjadi sebuah negara ataupun ahli yang aktif dalam KAPAM ni. Dan juga mantan Ketua Setiausaha Negara kita, Tun Ahmad Sarji, pernah menjadi Presiden KAPAM pada tahun 96 hingga 98. Dan Malaysia sekarang ni menjadi tuan rumah pada kali kedua, kerana pernah Malaysia menjadi tuan rumah pada kali pertama pada tahun 1998. Saya rasa itu tahun yang sama dengan Sukan Commonwealth, ya, tahun 98. Dan kali kedua ini sekali lagi Malaysia diberi penghormatan lah untuk menjadi host untuk KAPAM ni, sebab dia diadakan setiap 2 tahun, 2 tahunan. Jadi yang terakhir telah diadakan di New Delhi, India pada tahun 2012. Jadi tahun ni 2014 di Malaysia, sebab dia 2 tahun. Jadi dalam mesyuarat lembaga pengarah KAPAM semasa di New Delhi, India itu, telah diputuskanlah supaya Malaysia akan menjadi tuan rumah untuk kali 2014 ni. Dan secara kebetulan pula 2014 ni merupakan tahun ke-20 ulang tahun penubuhan KAPAM. Bolehkah doktor terangkan tentang persidangan 2 tahunan ini, objektifnya dan tema persidangan pada kali ini? Objektifnya ada 3, ya, yang secara utama lah, yang utama. Yang pertama ialah untuk mengupas isu-isu pentadbiran awam, civil service issues, perkhidmatan awam. Jadi kita boleh kupas dalam persidangan ini. Dan yang kedua ialah untuk berkongsi pengalaman, antara negara-negara Commonwealth itu, termasuk Malaysia sekali. Kita boleh berkongsi pengalaman. Dan yang ketiga ialah untuk mengukuhkan jalinan kerjasama, ya, dalam keluarga besar Commonwealth, ya, boleh katakan. So kita nak wujudkan, nak jalinkan lagi, nak eratkan lagi hubungan kerjasama dan hubungan supaya kita dapat bekerjasama dalam khususnya dalam bidang perkhidmatan awam lah itu. Dr. Salma, mungkin kita boleh bertanya tentang majlis perasmian ini nanti, siapakah tetamu kehormat dan juga berapa lama ia akan diadakan? Okey, terima kasih Cik Tarun. Sebenarnya program ini akan berlangsung pada 19 sampai 21 Oktober bulan ini, dan akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita, dan akan dihadiri oleh seramai, kita jangkakan, kita menyiasatkan lebih kurang 1,000 orang peserta dari dalam dan luar negara, di kalangan negara Commonwealth dan juga antarabangsa. Dan untuk tetamu kehormat pada program perasmian, insya-Allah kita akan dapat menyaksikan kehadiran sendiri Tuan Utama Kamala Sharma, Institusi Agong Commonwealth, dan Paul Zahara, dan juga sebagai Presiden KAPAM,
dan kita bawa masuk juga daripada Kanada, itu mantan Cabinet Secretary pada Kanada yang merupakan wanita pertama menjadi KSN Kanada, iaitu Honorable Jocelyn Burjan. Jadi faedahnya kepada kerajaan Malaysia dalam menganjurkan persidangan sebegini, ini adalah kali kedua kita menganjurkan persidangan ini, jadi mungkin kita boleh mengetahui apakah faedah yang kita peroleh secara langsung. Okey, kita lihat kepada penubuhan KAPAM itu sendiri, yang mana penubuhan KAPAM itu ada sebagai pemudah cara kepada perkongsian maklumat dan pengalaman mengenai pentadbiran dan pengurusan awam. So di kalangan Commonwealth. Jadi kita anggap persidangan ini sebagai satu platform untuk kita berkongsi dan bertukar pandangan di kalangan negara anggota KAPAM untuk mengenai inisiatif dan merealisasikan program transformasi, yang mana tema pada tahun ini kita pilih transformasi perkhidmatan awam, satu bicara baru, yang mana kita ingin mendapatkan satu idea mana bagaimana transformasi itu kita tahu dah lama kita lalui, tapi cara baru kita nak bawa, maknanya sekarang ni macam kita dah buat di negara kita, kita sekarang turun padang dan kita meraihkan perkhidmatan awam itu sendiri. Dan kita lihat pada inilah, dan yang paling penting persidangan ini kita anggap sebagai satu platform untuk kepada agensi negara sektor awam negara kita ini untuk mengukuhkan jalinan kerjasama dengan negara-negara KAPAM itu sendiri. Dan dalam pada kita menjalani kerjasama dengan negara Commonwealth ni, Dr. Aziz, mungkin kita boleh terangkan kepada para penonton tentang apakah antara isu-isu berbangkit berkenaan dengan pentadbiran awam itu sendiri yang telah pun Doktor sebutkan awal tadi, civil service issues, perbandingan di antara isu-isu yang sama yang mungkin kita boleh kongsikan dengan negara-negara Commonwealth dan lain. Ya, sebenarnya Malaysia telah diberi penghormatan sebagai tuan rumah, ya, dan ada satu perkara spesifik yang Malaysia boleh berkongsi, iaitu dari segi transformasi kerajaan kerana kita telah melalui ini program transformasi ini, dan kita ada program transformasi kerajaan GTP itu dan juga ETP, program transformasi ekonomi, dan kami pun akan merupakan salah satu perkara yang akan dibentangkan oleh Malaysia yang akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Idris Jalla, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab terhadap program transformasi kerajaan, dan beliau akan membentangkan the Malaysian experience, if you like, pengalaman Malaysia dalam transformasi ini. Dan yang seperti dikatakan oleh Dr. Salmah tadi, tema kita ialah Public Service Transformation, a New Conversation, suatu bicara baru, dan dia ada juga subtema, sub-themes, ada 3 subtema. Yang pertama ialah Shaping the Future Together, membentuk masa depan bersama. Jadi ini adalah berhubung dengan the people aspect, ataupun aspek manusia, aspek rakyat, ya, yang mana kita nak merakyatkan perkhidmatan awam. Dan Malaysia di sini juga memainkan peranan yang penting dalam menjadi sebuah negara contoh boleh dikatakan, kerana kita ada konsep merakyatkan perkhidmatan awam, di mana kita melibat urus dengan rakyat, engage with the rakyat, dengan masyarakat. Dan yang kedua ialah subtema, ialah towards a better future, untuk ke arah masa hadapan yang lebih baik, yang lebih cemerlang. Ini dari segi mekanisme pula, dari segi proses dan struktur yang kita boleh dari segi pemodenan, ya, ini era digital sekarang ni, e-government, kerajaan elektronik dan sebagainya. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga subtemanya ialah tentang building global resilience, ataupun membina daya tahan sejagat, daya tahan di peringkat global, di mana oleh kerana trend berubah, ya, jadi ekspektasi rakyat pun berubah. Jadi kita perlu bersama-sama dan perlu lebih inovatif dan dalam transformasi kita, supaya kita dapat memenuhi kehendak-kehendak rakyat yang berbeza daripada yang dahulu, ya. Jadi ini adalah semua perkara-perkara yang boleh kita berbincang dan berkongsi bersama, dan kita bukan saja Malaysia akan berkongsi, tetapi juga kita akan dapat mempelajari jugalah daripada negara-negara yang lain. Kita harap begitulah, insya-Allah. Dr. Salmah, mungkin boleh kita ketahui siapa yang bakal tiba nanti dan jumlah anggaran peserta yang dijangka akan menghadiri persidangan ini. Okey.
kita menyasarkan lebih kurang 1,000 peserta, bukan sahaja daripada negara-negara Commonwealth yang mengikuti KAPAM, tetapi juga peserta antarabangsa. Selain pada peserta antarabangsa itu, kita mengharapkan wakil-wakil daripada agensi sektor awam di Malaysia ni untuk turut hadir, yang mana seperti dijelaskan oleh Dr. Aziz sebentar tadi, kata banyak pengetahuan baru yang kita boleh berkongsi, dan maknanya kita boleh ambil juga pembentangan-pembentangan yang dibuat nanti, kejayaan-kejayaan telah diperolehi oleh negara asing untuk jadi sebagai satu tanda aras untuk menambahbaikkan sistem penyampaian perkhidmatan di negara kita ini. Dan seperti saya jelaskan tadi, tetamu kehormat yang akan menghadiri selain pada TPM, kita akan yang Tuan Turut Utama Kamal Syama, Sejurus Agung Kamal sendiri. Dan untuk makluman, selain daripada ini, kita ada juga 2 TPM, 2 timbalan Perdana Menteri akan turut sama menghadiri persidangan daripada negara-negara Commonwealth, iaitu dari Namibia dan juga daripada Grenada. Dan persidangan ini diadakan serentak dengan sambutan ulang tahun penubuhan KAPAM yang ke-20. Apakah antara program-program dan aktiviti yang bakal diatur untuk meraihkan sambutan ulang tahun ini? Ya, sebenarnya ada banyak aktiviti. Sebenarnya kami pun susah juga sebenarnya nak mengatur. Memang banyaklah. Dia sebenarnya walaupun 19 hingga 21 tarikhnya tu, tapi dari 16 hari bulan, hari Khamis tu dah mula dah. Jadi hari Khamis dan Jumaat tu 16 dan 17 hari bulan Oktober akan bermula penilaian untuk anugerah antarabangsa inovasi KAPAM. They call it International Innovations Awards. Jadi pihak juri ataupun panel penilai itu akan mulalah kerja tugas mereka pada hari Khamis, dan mereka dah tiba. Ada yang dah tiba pun dah sekarang ni, urus dia Commonwealth pun dah mula tiba. Jadi pada hari Khamis 16 tu dah mula, kemudian sampai 17, dan pada 17 hari Jumaat tu kita akan mulakan pameran. Pameran KAPAM ni akan bermula sehinggalah habis pada 21 hari bulan. Jadi rakyat Malaysia bolehlah datang ke PICC, ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, untuk melihat pameran itu. Dan pada hari Sabtu tu, pagi-pagi tu, kita ada sebenarnya hari Sabtu tu kita ada dia punya mesyuarat agung, mesyuarat Board of Directors, yes, kan? Board of Directors meeting. Dan petang tu kalau tak salah saya ada board mesyuarat agung. Mesyuarat agung. Itu penting. Yang mesyuarat agung tu, they call it the General Members Meeting, di mana mesyuarat agung tahunan lah boleh katakan, di mana ada pemilihan untuk presiden yang baru. Jadi akan dilaksanakan pengundian. Jadi kita menyarankan ramai pegawai-pegawai Malaysia dari Malaysia untuk menghadiri hari Sabtu tu petang, Sabtu petang, di mana yang bahagia Tan Sri KSN kita pun akan menyertai sebagai salah seorang calon lah. Jadi kita kalau lagi ramai orang Malaysia, kita boleh undilah kita punya KSN untuk jadi presiden. Yang baru sekarang ni presidennya adalah Paul Zahra dari Malta. Jadi pada kali ini akan ada pengundian untuk presiden baru. Jadi pada hari Sabtu tu yang penting kalau boleh datang ramai-ramai. Kemudian hari Ahad ialah perasmian, majlis perasmian oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Mohidin. Dan pagi itu sebelum perasmian tu ada larian KAPAM, run, international run, larian yang diurustiakan oleh pihak Maksab. Dan kemudian pada malam itu semua delegasi akan dibawa untuk melawat negeri Melaka ataupun bandar Melaka lah, bandar bersejarah kerana bandar Melaka, bandar World Heritage City, bandaraya dunia, warisan dunia. Jadi mereka akan dibawa dan akan ada juga audiens dengan ataupun mereka akan berjumpa kunjungan dengan tuan yang terutama Gubernur ataupun tuan yang di-Pertua Negeri Melaka. Jadi itu ialah pada hari Ahad tu. Kemudian pada hari Isnin sambung mesyuarat dan ada satu majlis makan malam yang akan diberikan oleh Secretary General ataupun Setiausaha Agung Commonwealth. Kemudian pada hari Selasa tu, hari terakhir, ada
satu lagi dinner yang akan satu lagi jamuan makan malam, dan di mana pada jamuan makan malam itu akan diumumkan pemenang anugerah inovasi antarabangsa Kapam tadi itu. Jadi banyaklah, dan di samping itu ada juga spouse program untuk isteri-isteri, sebab ada yang menteri-menteri yang akan hadir, menteri-menteri dari negara Commonwealth, dan seperti yang dikatakan oleh Dr. Salma, Timbalan Perdana Menteri Namibia dan Timbalan Perdana Menteri Granada juga akan hadir. Jadi kita adakan itu, dan adalah sampingan tu macam-macam lagi kita adakan aktiviti. Nampaknya pelbagai aktiviti menarik juga akan terus berlangsung untuk kita menyambut ketibaan duta-duta daripada Kapam dan juga negara-negara Commonwealth yang lain. Terima kasih diucapkan kepada doktor berdua kerana bersama kami dalam siaran Selamat Pagi Malaysia, dan kita ucapkan selamat berjaya dalam penganjuran persidangan kali ini. Dan dengan itu kita berehat seketika untuk memberi laluan kepada semasa jam 9, dan kita akan kembali bersiaran bersama anda selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.